Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menerangkan apakah itu masuk bulan. Baiklah, bulan merupakan satu-satunya satelit bumi yang bergerak mengelilingi bumi sekali dalam 28 hari. Bulan juga bersinar pada waktu malam oleh cahaya yang dibalikkan oleh matahari. Baiklah, bulan seperti mana yang kita tahu, bulan ini memainkan peranan yang sangat penting dalam pertukaran malam dan siang. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 33, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar, dan dialah Tuhan yang menjadikan malam dan siang, wasyamsu wal qamar, serta matahari dan bulan, kullu fi falakin yasbahun, dan tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat peredarannya masing-masing. Ini menunjukkan bulan mengelilingi orbit. Dan juga bulan memainkan peranan penting kerana bulan ini memberi banyak manfaat kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, seperti manusia, haiwan dan juga sebagainya. Seterusnya, proses peredaran bulan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, yang bermaksud dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat manzilah sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Surah Yasin ayat 39. Dan peredaran bulan bermula dengan anak bulan pada 1 dan 2 hari Qamari berterusan dengan bulan sabit, bulan separa, bulan hampir purnama, bulan selepas purnama, bulan separa tua dan bulan sabit tua. Proses ini akan berulang mengikut peredaran yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut manzilahnya dengan ketetapan dan kepatuhan bulan untuk mengikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melakukan sebarang kesilapan. Mengikut sains, bulan akan mengelilingi bumi pada setiap 27.322 hari bagi bulan untuk kembali kepada titik permulaannya dan ia bergerak di dalam orbitalnya. Para ahli astronomi menamakan proses ini sebagai bulan sidereal. Selain itu, gerhana bulan. Gerhana bulan adalah salah satu bukti bagi keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pernah bersabda, bulan dan matahari adalah tanda keesaan dan kekuasaan Allah Taala. Jadi apabila kita melihatnya, hendaklah umat Islam beribadah hingga disingkap kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Islam sewajarnya melakukan tuntutan syariat di mana kita perlu menunaikan solat sunat gerhana, bersedekah, memohon keampunan, berdoa dan sebagainya. Fenomena kejadian gerhana bulan ini memakan masa yang sangat lama untuk berlaku dan sangat dinantikan oleh orang ramai kerana keindahannya. Tapi terhadap umat Islam bukanlah hanya keindahan, tetapi keberkatan dan kesempatan untuk beribadah itu perlu diutamakan. Terdapat 3 jenis gerhana bulan. Pertama, gerhana bulan penuh, di mana gerhana ini berlaku apabila bulan berada tepat di kawasan umbra. Kemudian gerhana bulan separa. Gerhana ini berlaku apabila terdapat sebahagian daripada bulan yang terhalang daripada cahaya matahari disebabkan dihalang oleh bumi. Yang terakhir, gerhana bulan panumbra. Gerhana berlaku apabila keseluruhan bahagian bulan berada pada bahagian panumbra. Pada keadaan ini, bulan masih lagi kelihatan tetapi warnanya akan sedikit suram. Seterusnya saya akan menerangkan tentang peristiwa bulan terbelah dua. Peristiwa bulan terbelah dua ini berlaku 5 tahun sebelum hijrah dan ia merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanannya, datanglah orang-orang musyrikin Mekah kepada Nabi Muhammad dan meminta Nabi Muhammad untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan daripadanya. Dengan izin Allah, bulan terbelah menjadi 2 bahagian. Apabila perkara ini berlaku, orang-orang musyrikin Mekah berasa sangat terkejut dan mereka tidak menyangka bahawa perkara ini dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka terus mengatakan bahawa perkara ini hanya sihir semata-mata. Namun, para ahli mengatakan bahawa sihir hanya boleh dilakukan kepada orang yang berada di samping Nabi Muhammad. Sekiranya orang-orang luar yang tidak berada di samping Nabi Muhammad melihat peristiwa tersebut, maka kejadian bulan terbelah dua ini bukanlah satu dusta. Apabila
mereka mendapat tahu perkara ini, orang-orang musyrikin Mekah dengan pantasnya pergi mencari rombongan-rombongan yang lain dan mereka menanyakan sama ada mereka rombongan-rombongan yang lain menyaksikan peristiwa tersebut itu berlaku ataupun tidak. Orang-orang rombongan yang lain mengatakan bahawa mereka melihat peristiwa itu berlaku. Lalu sebahagian daripada musyrikin Mekah masuk Islam dan sebahagian lain lagi masih lagi kafir dan ingkar dengan suruhan tersebut. Islam dan sains amat berkait rapat dalam pencerapan anak bulan bagi menentukan sesuatu perkara, misalnya penentuan tarikh-tarikh penting seperti bulan puasa, raya dan Zulhijjah serta penyusunan kalender hijrah. Terdapat 3 masa bagi menentukan anak bulan. Yang pertama pada 29 Syakban untuk menentukan 1 Ramadan supaya umat Islam dapat memulakan ibadah puasa. Yang kedua pada 29 Ramadan untuk menentukan 1 Syawal bagi mengakhiri bulan puasa. Yang ketiga pada 29 atau 30 Syawal untuk menentukan permulaan Zulhijjah supaya umat Islam dapat melaksanakan ibadah haji. Kaedah ini adalah kaedah lama yang digunakan bagi menentukan anak bulan Ramadan. Yang pertama, melihat anak bulan pada hari ke-29 Syakban ketika matahari tenggelam. Sekiranya kelihatan anak bulan, maka 1 Ramadan akan jatuh pada keesokan harinya. Yang kedua, menggenapkan bilangan 30 hari bulan Syakban pada keadaan langit terang atau berawan. Keadaan ini digunakan sekiranya tidak nampak anak bulan. Yang ketiga adalah pengiraan menggunakan ilmu falak moden. Kaedah ini berasaskan kaedah kedua menurut riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim serta Imam Nawawi. Terdapat 3 kaedah moden yang digunakan untuk menentukan puasa, raya dan Zulhijjah. Yang pertama adalah kaedah ruqyah, iaitu mencerap anak bulan semata-mata. Yang kedua adalah hisab falak, iaitu pengiraan hari semata-mata. Yang ketiga, ruqyah dan hisab. Kaedah ini berdasarkan kriteria imkan ruqyah, iaitu menggunakan hisab untuk menentukan kebolehnampakan anak bulan. Di Malaysia, kita menggunakan kaedah ruqyah dan hisab. Penentuan masuknya awal bulan dapat dilakukan dengan keadaan kedudukan hilal ketika matahari terbenam pada akhir bulan Qamariah dalam keadaan yang mungkin penampakannya. Bulan memainkan peranan penting dalam fenomena pasang surut air. Pasang surut air berlaku kesan daripada putaran bumi serta daya tarikan graviti bulan dan bumi. Berlaku 2 kali pasang dan 2 kali surut dalam masa sehari, menyebabkan naik dan turunnya paras air laut. Terdapat 2 jenis pasang surut yang berlaku di laut, iaitu spring tides pasang besar dan nip tides pasang kecil. Spring tides berlaku 2 kali setiap bulan, disebabkan oleh fasa bulan purnama, fasa anak bulan serta kedudukan bulan, matahari dan bumi yang berada pada keadaan selari. Manakala nip tides berlaku 7 hari selepas spring tides, disebabkan oleh kedudukan bulan dan matahari pada sudut 90 darjah. Seterusnya, graviti bulan dan matahari adalah bertentangan, menyebabkan bonjol air laut menjadi lebih kuat. Seterusnya, terdapat 2 jenis pasang surut yang berlaku di pesisiran pantai, iaitu ebb tide dan flood tide. Ebb tide berlaku disebabkan arus air laut menuju ke laut. Menurut bulan Islam, iaitu pada 9, 10, 11 atau 25, 26, 27 hari bulan, merupakan tarikh yang sesuai bagi para pemancing untuk menangkap hasil tangkapan laut. Hal ini kerana pada waktu ini ikan bergerak aktif dan menjadi agresif serta bergerak mengikuti aliran air pasang, di mana ikan kecil akan berkumpul dan menarik perhatian ikan besar. Seterusnya, flood tide. Flood tide berlaku disebabkan arus air laut menuju ke darat. Sekian sahaja, terima kasih.